Hai semua dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Dalam video kali ini, saya nak share kepada anda 15 proses beli kereta baru secara loan. Nak tahu apa proses tersebut? Tonton video ni sampai habis. Dalam video sebelum ni, saya dah pernah share bagaimana proses nak beli kereta secara tunai ataupun nak beli kereta secara cash. Tetapi dalam video kali ini, saya nak share kepada anda semua bagaimana prosesnya pula bila nak beli kereta secara loan ataupun pinjaman bank. Proses yang pertama iaitu deal dengan salesman ataupun SA. Model yang terlibatlah. Tak kisahlah anda deal secara online ke, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, ataupun anda deal secara face to face, datang ke showroom ke, ataupun jumpa di roadshow dan sebagainya. Tetapi proses yang pertama adalah deal dengan salesman ataupun SA. Deal yang bagaimana? Deal kereta apa yang anda nak beli, budget anda berapa, maintenance macam mana, loan berapa tahun dan sebagainya, adakah ada down payment berapa, dan macam-macam lagi lah anda deal dengan salesman. Proses yang kedua adalah test drive. Sesudah anda deal dengan salesman tersebut, anda boleh request lah untuk test drive kereta jika model tersebut tersedia lah. Jika tak tersedia, mungkin proses nombor 2 ni terpaksa anda skip. Tapi setelah anda deal dengan SA dalam proses yang pertama, proses yang kedua adalah anda test drive lah kereta tersebut supaya anda berpuas hati. Anda dah tingkatkan keyakinan anda untuk membeli tu. Mungkin sebelum ni deal dengan salesman, deal dengan SA hanya 50% keyakinan untuk beli. Bila anda test drive, keyakinan anda untuk beli lebih tinggi lagi, mungkin jadi 70% ke 80% dan makin naik. Sebab tu proses kedua ni adalah sangat penting jugalah untuk test drive kereta. Anda dapat merasai sendiri, duduk dalam ruangan kabin kereta tu, sempit ke, luas ke, selesa ke, bawa performance dia, brake, handling, safety dan sebagainya. Anda boleh test sendiri daripada dengar kata-kata orang dah pemakai. Mungkin boleh jadikan rujukan, tetapi bila anda yang bawa, anda yang kena bayar installment setiap bulan. Jadi proses yang kedua ni sangat penting bagi anda. Kemudian proses yang ketiga adalah bayar booking. Sesudah anda test drive, anda berpuas hati, keyakinan anda meningkat untuk membeli kereta tersebut, anda bayar booking kepada SA tersebut untuk lock nama anda dan sistem kan, untuk lock kereta tersebut ke, apa sajalah. Tapi tujuan booking ni untuk lock nama anda lah, untuk sahkannya anda memang serius nak beli kereta tersebut. Proses yang keempat, sesudah anda bayar booking, anda kumpulkan dokumen yang diminta oleh SA tersebut dan anda serahkan kepada SA tersebut lah. Kalau anda nak tahu dokumen apa yang perlu disediakan, saya juga sediakan link dalam description di bawah, dan ada beberapa contoh dokumen apa yang anda harus sediakan jika anda nak beli kereta menggunakan pinjaman bank. Mungkin ada yang tak termasuk dalam video tersebut, tetapi saya sediakan secara general, secara umum. Setelah proses yang keempat, iaitu anda sebagai pembeli serahkan dokumen kepada bank, masuk proses yang kelima, iaitu SA atau salesman akan submit loan tersebut pada bank lah. Akan submit loan kereta anda tu pada bank menggunakan dokumen yang anda serahkan. Itu proses yang kelima. Kemudian setelah beberapa hari, mungkin beberapa jam atau beberapa minggu, masuklah kepada proses yang keenam, iaitu bank akan update status pembeli kereta kepada SA yang berkaitan ataupun salesman yang berkaitan. Proses yang ketujuh adalah SA ataupun salesman akan update kepada anda, iaitu pembeli, sama ada bank perlukan extra dokumen. Contohnya macam perlukan penjamin ataupun guarantor, ataupun perlukan surat pengesahan ataupun surat settlement letter dan sebagainya. Itu bank akan inform pada SA dan SA akan inform kepada anda lah pembeli, sama ada perlukan dokumen tambahan.
Mungkin anda ada buat part time ke, atau anda ada bisnes sampingan ke untuk support dokumen dan sebagainya. Ataupun SSA akan inform kepada anda sama ada loan kereta anda tersebut lulus ataupun loan kereta anda tersebut gagal. Ada 3 kemungkinan tu lah, sama ada minta secara dokumen untuk lulus kepada gagal, ataupun straightforward, SSA akan beritahu loan anda lulus ataupun loan anda gagal. Jika loan anda lulus, akan masuk proses yang ke-8, iaitu sign agreement dengan bank yang berkaitan. Katakanlah anda ada 2-3 bank lulus, anda boleh buat pilihan lah, sama ada interest mana yang terbaik, bank mana yang terbaik, dan juga amount mana yang terbaik, terpulang kepada anda sendiri. Contohnya hanya ada 1 bank saja lulus, anda boleh proses dengan bank tersebut lah untuk sign agreement. Setelah anda sign agreement, masuklah proses yang ke-9, iaitu SA yang berkaitan akan order kereta yang anda nak. Kalau kereta yang anda nak tu tak ada ready stock, kalau kereta yang anda request tu ada ready stock, SA akan prepare kereta tersebut. Katakanlah dalam proses yang ke-9 tu SA kena order kereta, so kena tunggu beberapa minggu, mungkin beberapa bulan untuk HQ ataupun kilang allocate kereta tersebut ke showroom yang berkaitan. Contohlah kereta dah allocate, akan masuk proses yang ke-10, iaitu bila salesman ataupun SA dah dapat chassis kereta anda, dan salesman ataupun SA akan inform kepada anda lah, pembeli, menyatakan bahawa kereta anda dah ada chassis number. Maksudnya kereta anda dah nak hampir sampai ke outlet ataupun showroom yang berkaitan. Bila SA dah inform dah dapat chassis number, akan masuk proses yang ke-11, iaitu anda sebagai pembeli kena bayar down payment ataupun deposit kepada company ataupun syarikat dealer kereta terlibat lah. Kalau anda tak pasti down payment tu nak bayar kepada siapa, saya letakkan link dalam description di bawah, dan anda boleh tonton video penuh kepada siapakah anda harus bayar duit down payment ataupun duit deposit kereta, supaya anda tak keliru ataupun ditipu dan sebagainya lah. Katakanlah anda sebagai pembeli dah bayar down payment, dah bayar deposit, akan masuk proses yang ke-12, iaitu SA akan register kereta anda. Selama SA register kereta ni, mungkin dalam waktu tu kereta mungkin akan sampai ataupun dah sampai. Katakanlah kereta dah sampai, akan masuk proses yang ke-13, iaitu bila kereta dah sampai, SA ataupun salesman yang berkaitan akan pasang nombor plate, buat PDI. PDI ni apa? PDI ni adalah pre-delivery inspection. Maksudnya sebelum nak deliver kereta, SA ataupun technician ataupun servis yang berkaitan akan buat inspection terlebih dahulu untuk memastikan kereta yang sampai tersebut tak ada sebarang masalah, segala alat semua cukup, jack dan sebagainya, tayar spare dan semuanya adalah lengkap. Kemudian SA juga akan prepare jika pembeli ada request untuk pasang tinted ke, untuk pasang coating ke, SA akan sediakan siap-siap lah. Kemudian jika pembeli pun ada minta request aksesori, nak pasang body kit ke, spoiler, door visor dan sebagainya, coil mate, apa ke, segala macam aksesori lah, SA juga akan prepare semua benda tu. Dan last sekali, bila settle untuk number plate, aksesori, tinted, coating, PPF dan sebagainya, barulah SA akan basuh kereta anda supaya kelihatan cantik, kelihatan baru untuk deliver ke tangan anda lah, pembeli. Kemudian bila dah siap semua tu, akan masuk proses yang ke-14, iaitu SA ataupun salesman akan serah kereta kepada anda, pembeli lah. Ada kena sign delivery order, bukti anda dah terima kereta tersebut. Kemudian anda akan dapat grant yang original. Grant sekarang tak macam grant dulu yang jenis panjang macam A4 tu, dia dah pendek. Kebanyakan bank tak simpan lagi grant original tu. Kebiasaannya grant original tu akan bagi kepada anda lah, pembeli. Jadi simpan elok. Kalau hilang, anda kena pergi ke JPJ untuk print grant baru. Kebiasaannya bank memang tak simpan, dan outlet showroom terlibat
SA pun tak simpan geran tu. Hanya anda sebagai pembeli saja yang akan simpan geran original. Kemudian SA juga akan bagi vendor insurance, mungkin dalam bentuk PDF ke dan sebagainya. Tapi kebiasaannya itulah, bila anda dapat kereta, SA serahkan kereta kepada anda kena sign delivery order form, bukti menyatakan anda dah terima kereta anda lah, dalam keadaan baik, berfungsi dan sebagainya, lengkap, cantik, tak ada cacat, tak ada cala ke, tak ada kotoran ke dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke proses yang ke-15, iaitu proses terakhir, iaitu sesi bergambar. Waktu inilah anda sebagai pembeli mungkin nak show off kepada rakan-rakan, nak bagi tahu kepada social media, rakan maya anda dah dapat kereta, penantian setelah beberapa lama, penantian setelah setahun, penantian setelah 6 bulan, ataupun nak bagi tahu yang anda dah dapat kereta idaman anda, mungkin anda dah nantikan selama beberapa tahun, ataupun anda nak upload di TikTok ke, Instagram, Facebook dan sebagainya, video anda dapat kereta baru. Inilah biasanya proses yang terakhir lah untuk anda bergembira meraihkan anda dah dapat kereta baru. Jadi itulah 15 proses nak beli kereta baru secara loan. Apa pendapat anda? Adakah anda yang dah dapat kereta ada miss beberapa proses di atas, ataupun anda memang ikut satu persatu proses yang saya sebutkan? Boleh share di ruang komen apa pendapat anda. Adakah proses ini semua sesuai, menepati apa yang anda lalui, ataupun ada yang anda skip, ataupun ada yang salesman ataupun SS sendiri skip proses tersebut? Anda boleh kongsikan dalam komen dan kita berbagi pendapat lah. Proses yang saya kongsikan ini hanyalah step by step daripada A sampai Z. Tak semestinya ikut turutan, tapi kebiasaannya proses yang saya sebutkan ini adalah mengikut SOP yang sedia ada lah, yang sepatutnya. Jika anda suka dengan video ni, boleh tekan like dan subscribe channel video saya. Jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.